Okey, hari ni kita nak sambung bab 2, pengurusan sumber fizikal dan sumber teknologi. Pengurusan sumber fizikal dan sumber teknologi. So siapa yang tak dapat lagi buku teks, boleh tengok buku nota modul juara tu, muka surat 78. Okey, boleh dengarkan suara cikgu? Boleh. Boleh, okey. Minggu lepas kita dah belajar tajuk yang pertama dari segi pengurusan sumber manusia. So awak tahu sumber manusia tu adalah pekerja yang terdapat dalam perniagaan. So hari ni kita nak tengok pengurusan sumber fizikal dan juga sumber teknologi. So dalam perniagaan, dalam sesebuah syarikat, biasanya ada dua jenis sumber iaitu sumber fizikal dan juga sumber teknologi. Okey. Ini adalah peta konsep pengurusan sumber fizikal. Okay, so sumber fizikal terbahagi kepada bangunan dan kemudahan, dekat mana dijalankan perniagaan, kilang dan mesin, peralatan teknologi maklumat dan komunikasi, stok, bahan mentah dan juga produk siap. Okay, manakala sumber teknologi terbahagi kepada harta intelek, lesen perisian, kemahiran dan pengalaman. So, dalam bab ini kita nak belajar tujuan dan prosedur mengurus setiap sumber dan kita nak aplikasikan pengetahuan sumber pengurusan dalam perniagaan dan kita akan bandingkan kesan bila kita uruskan sumber-sumber tersebut lah. So nanti dia akan ada contoh dalam buku teks ni macam mana organisasi sebenar dia uruskan sumber-sumber fizikal dan juga sumber teknologi dia. Okay? Okay, tujuan mengurus sumber fizikal dalam sesebuah operasi perniagaan. Okay, pertama kita tengok dulu maksud sumber fizikal. Okay, sumber fizikal adalah aset yang berbentuk ketara atau nyata untuk dimanfaatkan oleh organisasi bagi menjalankan perniagaan. Okay, ketara tu ataupun kita cakap dia sebagai nampak. Okay, so sumber fizikal ni kita boleh nampak, kita boleh sentuh, kita boleh pegang, dia berbentuk nyata. Okay, dan sumber-sumber ini digunakan, okay, dimanfaatkan oleh organisasi untuk menjalankan perniagaan. Okay, tadi cikgu dah sebut beberapa sumber fizikal seperti bahan mentah, produk siap, prasarana perkilangan, pejabat pentadbiran, perabot, komputer dan kenderaan. Semua benda ni adalah benda yang kita boleh nampak. Okay, kenapa kita perlu urus sumber fizikal? Okay, untuk memastikan semua jenis sumber fizikal dalam keadaan selamat dan boleh digunakan bagi memudahkan urusan penghasilan, produk ataupun perkhidmatan. Okay, kenapa kita perlu uruskan? Supaya bila kita nak gunakan, contoh kita nak gunakan mesin yang ada dalam kilang. Okay, mesin tersebut dalam keadaan yang selamat, boleh berfungsi dengan baik dan seterusnya didapat permudahkan urusan menghasilkan produk. Okay, kalau mesin tersebut macam contoh awak tengah buat produk, okay, tiba-tiba mesin tersebut rosak, dia akan melambatkan proses pengeluaran produk tersebut lah. So ini adalah sumber fizikal, ada 6 jenis sumber fizikal. Okay, kita akan tengok satu-satu. Okay, yang pertama adalah bangunan dan kemudahan. Okay, bangunan adalah tempat untuk menjalankan operasi perniagaan. Okay. Kalau operasi perniagaan tu dekat kedai, so supermarket ni adalah tempat untuk menjalankan perniagaan. Sekejap Siapa Michelle? Oh, Michelle ini. Okay. Okay, so bangunan tu tempat menjalankan operasi perniagaan. Okay, kalau macam ni tempat dia dekat shopping mall. Okay, so sini adalah tempat menjalankan perniagaan dia dekat shopping mall. Okay, kemudahan merujuk kepada kelengkapan infrastruktur yang boleh membantu pengurusan perniagaan. So contoh dalam supermarket tadi dia ada kemudahan aircon, dia ada kemudahan tempat parking kereta. Itu adalah infrastruktur yang boleh melengkapkan, okay, bagi membantu menguruskan perniagaan. Okay, keadaan bangunan yang selamat dan kelengkapan kemudahan dapat menjamin kelancaran sesebuah perniagaan. So, bangunan tersebut perlulah dalam keadaan yang
selamat. Okay. Contoh kalau dekat pasar raya tu ada CCTV, okay, ada alat mencegah kebakaran, okay. Dia ada aircon untuk keselesaan pekerja dan juga pengunjung. Okay, yang kedua adalah kilang dan mesin. Okay, kilang ni adalah tempat memproses bahan mentah kepada produk siap. Okay, tempat dia buat proses tersebut. Okay, manakala mesin merupakan jentera pemprosesan bahan mentah ataupun alat yang digunakan untuk memproses bahan mentah menjadi produk siap. So penyelenggaraan kilang dan mesin amat penting bagi memastikan pengeluaran yang efektif bagi perniagaan yang mengeluarkan barang siap. Ini contoh-contoh mesin yang ada dalam kilang. So setiap mesin tu perlu diselenggara supaya apabila digunakan di dalam keadaan yang selamat, berfungsi dengan baik dan seterusnya boleh mempercepatkan ataupun meningkatkan produktiviti pengeluaran barang. Okay, yang ketiga peralatan TMK, teknologi maklumat dan komunikasi. Okay, semua peralatan yang digunakan dalam operasi sebuah perniagaan seperti telefon, komputer, mesin cetak, ini printer dan telefon pintar perlu diurus dengan baik supaya dapat mempercepatkan dan memudahkan urusan perniagaan. Okay, yang berkaitan dengan teknologi kita panggil sebagai peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Okay, yang keempat adalah stok. Okay, stok ni adalah barang siap. Okay, barang siap ataupun kita panggil juga sebagai barang dagangan yang sedia dijual dan biasanya disimpan di dalam stor ataupun gudang. Okay, kalau awak tengok ini salah satu contoh stor lah. Okay, yang ni adalah gudang. Gudang ni keluasan dia lebih besar berbanding stor. Okay, yang ni dia depends pada organisasi perniagaan. Kalau organisasi tu dia volume dia adalah volume besar, biasanya dia akan simpan di dalam gudang. Okay, kalau macam contoh supermarket tu biasanya dia ada store yang kecil lah di bahagian belakang kedai untuk menyimpan stok ataupun kita panggil sebagai barang siap, barang dagangan yang sedia untuk dijual. Okay, let's say dekat chef tu dia punya barang dah kehabisan, so pekerja akan top up, dia akan ambil barang daripada stok. Okay. Yang kelima adalah bahan mentah. Okay, bahan mentah digunakan dalam pengeluaran barang untuk menghasilkan barang lain ataupun barang siap. Okay, barang mentah boleh diurus dengan teliti supaya tidak berlaku kerosakan pada bahan mentah sebelum diproses. Okay, ini contoh bahan mentah, padi. Padi akan diproses untuk menjadi beras. So bahan mentah ni perlu sentiasa ada lah dan dia tak boleh ada dalam kuantiti yang banyak. Okay, macam contoh kalau awak buat kek, awak adalah kilang pembuatan kek, so awak perlukan bahan-bahan mentah seperti tepung, gula, telur. So bahan-bahan mentah tu awak kena tengok dia punya expiry date dia. Okay, supaya bila awak proses barang siap, barang tu dalam keadaan yang berkualiti sebab bahan mentah tu dia memainkan peranan lah. Kalau bahan mentah tu dah rosak, so barang akhir tu dia akan jadi yang kurang berkualiti. Okay, yang terakhir adalah produk siap. Produk siap ialah barang akhir setelah siap diproses dan sedia dijual untuk di pasaran. Okay, barang ini terdiri pada barang keperluan dan kehendak. Okay, produk siap perlu diurus dengan sistematik bagi memastikan kualiti produk berada dalam keadaan yang baik. Okay, so apa beza produk siap dengan stok? Okay, stok ni memang kita beli dia dah siap, kita tak proses dia. Macam contoh awak buka kedai runcit, so minyak, semua yang datang ke kedai runcit tu awak tak proses apa-apa. Itu adalah stok. Okay, tetapi produk siap ni dia melalui proses terlebih dahulu daripada bahan mentah kepada produk siap. Okay. Itu adalah 6 sumber fizikal. So kita nak tengok prosedur mengurus sumber fizikal. Okay, ada 2 prosedur dalam mengurus sumber fizikal. Yang pertama adalah pelindungan, insurans dan keselamatan. Yang kedua adalah penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Okay. Okay, kita tengok yang pertama, pelindungan, insurans dan keselamatan. Okay, biasanya perniagaan akan ambil insurans kebakaran bagi melindungi
bangunan, mesin, stok serta kilang daripada kebakaran. Okey. Manakala insurans kecurian melindungi perniagaan daripada kehilangan ataupun kerosakan akibat rompakan ataupun kecurian, semua aset usahawan akan dilindungi. Okey. So perlindungan insurans ni dia bukan mencegah kebakaran tersebut, tetapi sebagai langkah jika berlaku kebakaran, ada pihak ketiga yang bantu cover kos kemusnahan akibat kebakaran tersebut. Okey. Sama juga macam kecurian. Okey, selain daripada kebakaran dan kecurian, okey, perniagaan juga selalunya dia boleh ambil risiko insurans lain untuk risiko yang selalu berlaku. Contohnya perlindungan wang, penghantaran stok tertangguh, jaminan kesetiaan pekerja dan juga liability awam. Okay, liability awam ni, insurans liability awam ni adalah salah satu insurans yang biasanya diambil oleh pasaraya lah. So apabila berlaku apa-apa kecederaan ataupun kemalangan di pasaraya, okay, boleh bantu perniagaan daripada boleh bantu perniagaan bayar untuk kerugian yang diakibatkan oleh kecederaan orang awam tadi. Okay. Yang kedua adalah penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Okay, mesin, peralatan teknologi maklumat dan komunikasi perlu sentiasa diselenggara secara berkala, okay, bagi memastikan operasi berjalan dengan lancar. Okay, contoh dia mesin yang dekat kilang tu, so dia ada jadual penyelenggaraan. Okay, mesin diselenggara setiap 6 bulan. Even alat pemadam api pun perlu ada penyelenggaraan. Okay, perlu disemak bila tarikh untuk diselenggara untuk seterusnya. Okay. Okay. Selain daripada penyelenggaraan, pengurusan baik pulih peralatan perlu sentiasa dirancang bagi memastikan jika berlaku kerosakan dapat diselesaikan dengan segera. Okay. Selain daripada langkah pencegahan, macam kita buat penyelenggaraan secara terancang, okay, kalau berlaku kerosakan kepada sumber fizikal kita, sumber fizikal tersebut perlulah dibaik pulih dengan segera. Okay. Okay, tengok kat sini perniagaan perlu menguruskan risiko dengan cara mengambil insurans yang sesuai bagi mengelakkan daripada berlakunya kerugian. Okay, macam cikgu cakap tadi, kalau berlakunya risiko tersebut, okay, so daripada kerugian tersebut, pihak insurans yang akan bayarkan kerugian tersebut lah. Okay. Okay, selain daripada insurans, usahawan juga perlu memastikan semua bangunan dan kilang dilengkapi dengan alat pemadam api, kamera liter tertutup, ni CCTV, alat penggera dan mempunyai laluan kecemasan. Okay, semua pekerja yang mengendalikan mesin mesti mempelajari cara-cara menggunakannya dengan betul. Pastikan semua mesin memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan. Okay, paragraf ni selalu diambil dalam jawapan. Okay, apakah yang boleh dilakukan oleh majikan bagi memberi perlindungan kepada perniagaan. Okay lah, ni antara contoh-contoh lah, menyediakan alat pemadam api, okay, memastikan kamera liter tertutup berfungsi dengan baik, memastikan pekerja dapat mempelajari cara-cara mengendalikan mesin dengan betul. Okay, itu antara jawapan-jawapan yang diterima lah. Okay. Yang kedua, penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Okay. Yang ni bagi mengekalkan ataupun memulihkan sumber supaya dapat berfungsi dengan baik. Okay. Untuk memastikan kelancaran produktiviti perniagaan, okay, ini dapat menjamin pengeluaran dan keuntungan perniagaan. Okay, penyelenggaraan melibatkan contoh menyediakan jadual pemeriksaan untuk memastikan kerosakan peralatan dapat dicegah sebelum peralatan rosak. Okay, kerja-kerja pembaikan perlu dilaksanakan bagi membaiki peralatan yang bermasalah. Ni macam cikgu terangkan tadi lah. Okay.
Okey. Ni contoh kerja penyelenggaraan mesin. Setakat ini boleh faham tak? Setakat ini boleh faham tak? Faham cikgu. Okey, bagus. Okey, so cikgu sambung. Okey, tujuan mengurus sumber teknologi. Okey, tadi sumber perniagaan, sumber fizikal. Okey, sekarang ni kita nak tengok sumber teknologi. Okey, so sumber teknologi ada 3. Okey, yang pertama adalah harta intelek. Okey, yang kedua adalah lesen perisian. Okey, yang ketiga adalah kemahiran dan pengalaman. Okey. Dalam sumber teknologi ni kita kena antara jabatan yang penting adalah MyIPO. Okay, MyIPO ni adalah memantau pembangunan harta intelektual di Malaysia dan menggalakkan lebih ramai orang menjadi pemilik harta intelek. Okay, selain itu memberi nasihat dalam simakan semula dan mengemas kini perundangan harta intelek. So kalau awak ada QR code, awak boleh scan kod ni. Okay, untuk awak tahu lebih lanjutlah tentang peranan MyIPO. MyIPO ni selalu keluar dalam peperiksaan. Okay, tadi kita dah tengok sumber teknologi. Okay, ada 3 jenis sumber teknologi. Yang pertama adalah harta intelek. Okay, okay. So harta intelek merujuk kepada hasil kreativiti ataupun ciptaan daya intelektual seseorang. Okay, tujuan mengurus ni adalah untuk menjaga perniagaan daripada ancaman cetak rompak, penyalahgunaan barangan tiruan, penggunaan tanpa kebenaran dan sebagainya. Okay, ini contoh-contoh harta intelek. Pertama, reka bentuk. Okay, lukisan, muzik, video. So yang ni bila awak cipta sesuatu, so awak nak menjadikan ciptaan awak tu adalah hak milik sendiri. Okay, so awak akan daftar dengan MyIPO bagi melindungi daripada cetak rompak. Okay, biasanya dalam buku-buku yang diterbitkan, awak akan ada hak cipta terpelihara. Okay, bagi contoh. Okay, tengok buku teks ni. Okay, cetakan pertama, awak tengok kat situ ada perkataan hak cipta terpelihara. Okay, maksudnya buku teks ni telah didaftarkan dengan MyIPO. So kalau ada mana-mana pihak yang mengambil sebahagian daripada buku teks ni, sama ada photostat ke ataupun awak ambil apa-apa isi dalam buku teks ni, kalau mereka dapat tahu, mereka boleh saman awak lah untuk sebab buku teks ni adalah merupakan hak cipta terpelihara. Okay. Sama juga macam lukisan. Okay, awak tengok ada lukisan yang bernilai beribu-ribu ringgit. Okay, yang tu dihasilkan oleh artis-artis. Sama macam muzik, macam video. So kalau awak nak menjadikan tu sebagai hak milik awak, awak kena daftar dengan MyIPO. Okay, supaya mengelakkan ancaman cetak rompak dan juga penyalahgunaan. Okay, yang kedua, lesen perisian. Okay, lesen perisian ialah perjanjian bertulis antara pemilik dengan pengguna perisian. Okay, penggunaan perisian tanpa lesen adalah merupakan satu jenayah perdagangan. Okay, usahawan boleh mendapatkan perisian tulen dan mengelakkan diri daripada daripada dikenakan saman serta melindungi nama baik perniagaan. Okay, ini contoh lesen-lesen perisian. So dalam perniagaan, awak tengok ada alat TMK, teknologi maklumat dan komunikasi. So dalam alat teknologi tersebut, contohnya awak pakai laptop. So dalam laptop ada perisian-perisian. Okay, awak nak pakai Adobe Photoshop, awak nak pakai Windows. Okay, semua tu awak kena ambil yang original. Okay, biasanya kalau awak download sesuatu, dia ada tulis situ agree ke tak agree ke dengan perjanjian tersebut lah. Itu adalah perjanjian antara awak dengan pengguna perisian. So kalau yang awak download secara illegal tu, biasanya kalau ditangkap boleh dikenakan tindakan lah. Dia merupakan satu jenayah perdagangan. Okay? Perisian-perisian ni kebanyakannya perlu dibelilah oleh peniaga, okay, untuk mendapatkan perisian yang tulen.
Okay, yang ketiga adalah kemahiran dan pengalaman. Okay, kemahiran dan pengalaman pekerja penting dalam perniagaan supaya kualiti dan prestasi perniagaan terjamin dan dapat mengelakkan pembaziran tenaga kerja. Okay. Pekerja yang memiliki kemahiran dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang yang diceburi dapat mengelak berlaku sebarang kesilapan semasa menjalankan tugas. Pekerja yang mahir, cekap dan berpengalaman boleh meningkatkan produktiviti perniagaan dan mereka biasanya akan dibayar gaji yang tinggi. So pekerja awak tu, itu adalah awak punya sumber teknologi awak. Okay, dia punya kemahiran, dia punya pengalaman. Awak tak boleh nampak, awak tak boleh sentuh sumber teknologi ni. Tapi awak dapat dia punya kemahiran yang digunakan dalam perniagaan semasa dijalankan tugas. Okay. Okay, untuk prosedur mengurus sumber teknologi ada dua jenis. Okay, yang pertama adalah pattern. Okay. Okay, yang pertama adalah pattern. Yang kedua adalah hak cipta terpelihara. So kita tengok yang pertama dulu, pattern. Pattern tu maksud dia hak eksklusif untuk suatu reka cipta. Okay, sama ada berupa satu produk ataupun satu proses untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Okay, hak eksklusif ni maksudnya bila awak patternkan sesuatu, itu adalah hak awak. Okay, semua reka cipta yang hendak dipatternkan mestilah yang belum dizahirkan oleh mana-mana syarikat. Okay. Semua reka cipta maksudnya kalau contoh awak tadi awak lukis sesuatu, awak nak patternkan, mestilah lukisan tersebut belum dipatternkan oleh mana-mana syarikat terlebih dahulu lah. Okay, pendaftaran patent penting kepada sebuah syarikat kerana hak cipta mereka akan dilindungi oleh undang-undang. Okay, usahawan boleh mendaftar patent melalui MyIPO ni, Perbadanan Harta Intelek Malaysia ataupun kita panggil sebagai MyIPO. Okay, pendaftaran patent di Malaysia hanya melayakkan perlindungan di Malaysia saja. Okay, kalau awak pergi luar negara, dia dah tertakluk kepada akta lain lah patent ni untuk dekat Malaysia saja. Okay, ni contoh patent kereta. Okay. Okay, dekat Malaysia, pemilikan patent kepada syarikat yang berdaftar akan dilindungi selama 20 tahun dari tarikh pemfailan. So contoh ni, patent kereta ni telah didaftarkan dekat MyIPO. Okay, so syarikat lain, dia tak boleh tiru patent yang sama. Dia kena ubah sikit lah. Okay, dia kena ubah supaya itu menjadi hak milik dia. Okay, yang kedua adalah hak cipta terpelihara. Okay, hak cipta adalah hak eksklusif kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka untuk tempoh masa tertentu. Okay, tertakluk kepada Akta Hak Cipta 1987. Okay, perlindungan hak cipta hanya boleh diberikan kepada ekspresi idea yang telah direkod dan telah dijadikan bahan dizahirkan. Okay, maksud ekspresi idea ni bukan dalam kepala. Okay, contoh awak kata ini idea saya. Tapi dia tiru. Okay, dia tiru dan dia buat dalam bentuk fizikal lah, dalam bentuk yang dizahirkan. Okay, yang dalam kepala awak tu tak boleh dikatakan sebagai hak cipta terpelihara. Okay, tujuan usahawan memohon hak cipta terpelihara adalah untuk melindungi hasil ciptaan supaya tidak salah diguna untuk kepentingan pihak lain. Okay, ni pun sama, permohonan perlu dikemukakan kepada MyIPO. Okay, ni contoh-contoh karya yang layak mendapat perlindungan hak cipta terpelihara. Karya sastra, yang ni kalau awak buat sajak ke, syair ke, okay. Karya muzik, karya seni, termasuklah lukisan, okay. Apa-apa karya lah berkaitan dengan seni. Buat arca ke apa ke, filem, rakaman bunyi, siaran, karya terbitan. Yang ni karya terbitan ni termasuklah buku-buku, majalah. Okay. Karya-karya di atas adalah dilindungi tanpa mengira kualiti dan tujuan karya-karya itu dihasilkan. Okay. Dia tak kira lah as long awak cipta sesuatu, itu sebagai hak milik awak. Okay. Ni contoh karya yang telah mendapat hak cipta terpelihara. Okay. Ni contoh satu isu lah. Huawei saman Samsung isu patent telefon pintar.
Okay, tak payahlah buat buku scrap tu. Okay, so ni kita nak tengok aplikasi pengetahuan pengurusan sumber fizikal dan sumber teknologi dalam satu perniagaan yang mampan. Okay, kita nak tengok macam mana Pro 2 menguruskan sumber fizikal. Okay, yang pertama sumber fizikal yang ada dekat Pro 2 adalah bangunan dan kemudahan. Okay, Pro 2 mengambil langkah untuk mendirikan bangunan sendiri, maksudnya dia tak sewa daripada orang lain yang terletak di Rawang Selangor bagi memudahkan urusan pentadbiran. Okay, selain daripada itu, Pro 2 telah menyediakan makmal ujian penyelidikan dan pembangunan, trek ujian kenderaan dan pusat pembelajaran bagi tujuan meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. Okay, selain daripada itu, Pro 2 juga telah menyewa ruang bangunan untuk dijadikan sebagai bilik pameran kereta-kereta yang dihasilkan di setiap cawangannya. Okay, kalau awak tengok bilik-bilik pameran ataupun kedai-kedai pameran yang mempamerkan kereta Pro 2. Okay, kita panggil sebagai ruang pameran. Okay, yang tu dia sewa untuk supaya pelanggan boleh tengok hasil keluarannya. Tak semestinya pergi dekat kilang Pro 2. Okay, selain daripada tu, dia ada peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Okay, ada komputer, telefon pintar serta perisian dalam bangunan pejabat serta kilang dan bilik pameran. Okay, perisian ini memudahkan pekerja untuk menjalankan proses kawalan mutu terhadap produk iaitu kereta yang telah siap dipasang dan mengesan kecacatan. Okay, semua pekerja didedahkan dengan kemahiran menggunakan kemudahan ini untuk memudahkan pengurusan dan urus niaga dengan pelanggan. Okay, selain daripada dua tadi, Pro 2 juga ada kilang dan mesin. Okay, kilang dia terletak dekat mana ni? Dekat Sungai Choh dekat Rawang dengan keluasan 80 hektar. Okay, dilengkapi dengan pelbagai mesin pemprosesan untuk menghasilkan kereta. Okay, mesin-mesin yang digunakan sentiasa diselenggara. Yang ni digunakanlah penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Okay, secara berkala mengikut jadual bagi mengelakkan kerosakan mesin yang mungkin boleh menjejaskan pengeluaran. Okay, ini adalah produk siap. Okay, sebab Pro 2 dia tak ada, dia proses bahan. Dia proses daripada bahan mentah kepada produk siap. So produk siap dia adalah kereta. Okay, bagi penjaminan kualiti, Pro 2 sentiasa membuat kaji selidik tentang sikap pengguna terhadap jenis-jenis kereta terkini. Okay, ni contoh-contoh hasil daripada penyelidikan lah. Okay, Pro 2 juga berusaha mendapat maklum balas daripada pelanggan tentang kekurangan produk mereka bagi membaiki mutu ataupun kualiti produk. Okay, yang ni stok. Okay, Pro 2 dia sentiasa pastikan stok dia sentiasa ada bagi memenuhi tempahan pelanggan. Okay, pastikan produk siap dia tu cukup. Okay, stok-stok ni dia akan hantar ke pusat-pusat jualan dia. Okay, yang tadi produk siap ni dekat kilang dia kan. So dia hantar produk-produk siap dia dekat cawangan-cawangan dia. Okay, supaya stok dia sentiasa mencukupi. Okay, ni adalah sumber teknologi kepada Pro 2. Okay, yang pertama Pro 2 ada harta intelek. Dia dah telah mempatentkan reka bentuk kereta bagi mengelakkan ditiru. Okay, selain daripada itu kemahiran dan pengalaman. Okay, Pro 2 bekerjasama dengan syarikat Jepun seperti Daihatsu untuk meningkatkan kemahiran terkini dan pengalaman pekerja. Maksudnya dia mendapat kerjasama maklum balas, dia dapat kerjasama dari segi kemahiran daripada syarikat daripada Jepun. Okay. Okay, yang ni kita nak tengok dua jenis perbezaan antara perniagaan yang berasaskan produk iaitu syarikat biskut dan juga berasaskan perkhidmatan. Dia servis motor. Okay, dari segi sumber fizikal, syarikat biskut dia ada kilang, dia ada premis perniagaan, dia ada mesin pengadun, dia ada ketuha, dia ada bahan mentah, dia ada biskut rangup. Produk siap dia. Okay, manakala perkhidmatan berdasarkan perniagaan berdasarkan perkhidmatan, dia ada bengkel, alat menukar tayar, dia ada alat baiki motor, dia ada stok tayar. Okay, prosedur mengurus dia untuk sumber fizikal, okay, insurans untuk seperti insurans kecurian dan kebakaran, penyelenggaraan kilang dan mesin. Okay, sama juga dengan
Perniagaan berdasarkan perkhidmatan ni dia ada insurans kemalangan, kebakaran, penyelenggaraan alat menukar tayar dan juga alatan untuk membaiki motor. Okay, walaupun dia adalah sebuah perkhidmatan, dia masih memerlukan sumber fizikal dalam perniagaan. Okay, untuk syarikat biskut, sumber fizikalnya lebih banyak kerana melibatkan bahan mentah dan juga produk siap. Okay, manakala untuk syarikat servis motor ni, penggunaan sumber fizikal dia adalah kurang kerana perniagaan tersebut memberikan perkhidmatan kepada pelanggan sahaja. Okay, kita tengok dari segi sumber teknologi. Syarikat biskut ni sumber teknologi dia ada kemahiran mencipta resepi biskut, kemahiran mengendalikan mesin dan peralatan, perlindungan harta intelek iaitu resepi biskut dia daftarkan dekat MyIPO. Manakala perkhidmatan servis motor Izhar ni dia ada kemahiran membaiki, mengecat, semua kemahiran dan pengalaman. Dari segi prosedur mengurus, dia perlu daftarkan paten produk. Maksudnya didaftarkan resepi biskut tadi supaya dilindungi daripada ditiru daripada pihak lain. Manakala motor Izhar tadi ni dia tak ada prosedur mengurus sebab dia cuma ada kemahiran dan perkhidmatan dia tak ada perkhidmatan yang boleh dipatenkan. Yang ni berkaitan antara pengurusan sumber fizikal dengan sumber teknologi. Sumber fizikal dan teknologi sangat penting kerana memberi impak kepada organisasi perniagaan. Kedua-dua sumber ini saling berkait dalam operasi sesebuah perniagaan. Contoh satu. HD Media merupakan sebuah syarikat yang menghasilkan filem dan dokumentari. Syarikat ini telah menyewa sebuah bangunan dan kemudahan untuk menjalankan operasinya. Peralatan menghasilkan filem iaitu sumber fizikal ni kamera, alat-alat sumber fizikal ni perlu sentiasa berada dalam keadaan baik bagi memastikan pekerja ni tadi dapat menggunakan kamera yang berteknologi tinggi untuk membuat suntingan filem. Syarikat dapat menguruskan hak cipta filem karya mereka bagi mengelakkan digunakan tanpa kebenaran. Kejadian cetak rompak yang kian berleluasa dapat dielakkan. So antara kedua-dua sumber fizikal dan teknologi saling berkait antara satu sama lain. Yang ni contoh butik. Bahan mentah dapat digunakan dengan terancang. Produk yang dihasilkan mengikut nisbah ataupun perkadaran yang betul. Mesin dan peralatan yang terlibat dalam pengeluaran dapat diselenggarakan dengan baik. Yang dia punya pattern baju tu boleh didaftarkan di MyIPO. So kita dah habis bab 2. Ini adalah rumusan dia lah. Sumber fizikal adalah semua aset nyata yang digunakan dalam perniagaan. Manakala ada 6 jenis sumber fizikal. Prosedur mengurus sumber fizikal ada 2, perlindungan insurans dan juga penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Yang kedua adalah sumber teknologi. Sumber teknologi ada 3. So prosedur mengurus sumber teknologi ada 2, paten dan juga hak cipta terpelihara. Sumber fizikal dan teknologi mempunyai perhubungan yang rapat dan perlu diurus dengan efisien. So kita dah habis bab 2. Untuk soalan objektif ni, awak jangan buat dulu. Yang ni kita akan buat secara live dekat Telegram. So nanti cikgu akan invite awak untuk join voice chat. Kat situ awak boleh tengok soalan saja. Awak tak boleh tengok soalan, awak cuma berkomunikasi dengan cikgu. So awak yang tak dapat buku teks, awak boleh view melalui telefon awak kot. Ataupun dekat laptop, satu lagi telefon untuk awak buat komunikasi dengan cikgu. Sekejap itu sahaja untuk bab 2.